Nama saya Cha Wai Ting, nombor metrik S51847, pelajar pengurusan pemasaran. Dalam pandangan saya, kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar ialah: yang pertama, cara pembelajaran. Semasa COVID-19, cara pembelajaran adalah secara talian di rumah dan masalahnya adalah internet yang tidak stabil. Terutamanya apabila pelajar perlu mengambil peperiksaan akhir secara talian, gangguan internet telah menjadi masalah besar kepada pelajar untuk menjawab soalan. Yang kedua ialah ekonomi. Semasa COVID-19, kerajaan telah menjalankan MCO, iaitu Malaysian Movement Control Order. Ini adalah untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Oleh itu, banyak perniagaan tidak dapat dijalankan sebab rakyat Malaysia tidak boleh keluar dari rumah, dan masalah ini telah menjadikan kemelesetan ekonomi berlaku. Nombor 3 ialah hubungan keluarga. Semasa COVID-19, rakyat Malaysia diwajibkan supaya tidak keluar dari rumah. Ini telah memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengeratkan hubungan bersama keluarga, sama ada bersembang dengan ibu bapa, main dengan adik-beradik dan sebagainya. Oleh itu, hargailah peluang ini bersama keluarga. Yang last kali ialah kebersihan. Semasa COVID-19, kerajaan juga menggalakkan rakyat Malaysia supaya sentiasa menjaga kebersihan pada setiap saat. Ini disebabkan untuk mengurangkan risiko jangkitan. Cara kebersihan termasuklah mencuci tangan, memakai dompet muka, jarak sosial 1 meter dan sebagainya. Akhir sekali, stay home, stay safe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Cek Hasnida Cekno dan rakan seperjuangan saya yang lain. Nama saya Jumriana binti Amri dan nombor metrik saya S50365. Seperti yang kita sedia tahu, negara Malaysia menghadkan pergerakan rakyatnya untuk mengurangkan jangkitan virus COVID-19 dan seterusnya mengawal penyebaran virus tersebut di negara ini. Oleh itu, Universiti Malaysia Terengganu telah mengambil inisiatif untuk menjalankan pengajian secara online selama 3 semester berturut-turut termasuk semester ini bermula dari 18 Mac 2020 tahun lepas. Dengan itu, ianya banyak memberi impak yang positif ataupun negatif kepada para pelajar, terutamanya dari segi keuangan, kesihatan mental, hubungan kekeluargaan, tumpuan terhadap pelajaran, dan sebagainya. Pada pengalaman saya sendiri, pandemik ini memberi impak yang positif dari segi keuangan saya kerana kos hidup saya di rumah jauh lebih murah walaupun memerlukan banyak data, tetapi ianya lebih murah berbanding kos hidup saya di college kerana di college saya perlu membayar iuran, belanja harian makanan saya, dan belanja lain. Dengan begitu, saya dapat menyimpan separuh daripada allowance saya dan memberikan selebihnya kepada keluarga saya. Selain itu, semasa pandemik ini, saya dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan saya kerana saya dapat meluangkan lebih banyak masa saya bersama keluarga saya di rumah kerana hanya perlu belajar dari rumah berbanding belajar di College Terengganu yang jauh dari kampung halaman saya kerana saya berasal daripada Tawau, Sabah, dan saya juga insya Allah dapat berpuasa dan beraya bersama keluarga saya pada tahun ini berbanding pada tahun sebelumnya kerana saya tidak dapat pulang beraya di kampung halaman saya disebabkan oleh tiket penerbangan yang jauh lebih mahal pada musim perayaan.
Seterusnya, saya berasa tumpuan saya terhadap pelajaran saya semasa pandemik ini bertambah kerana saya dekat dengan keluarga saya dan saya dapat sokongan dari keluarga saya, dan keadaan di rumah saya juga lebih selesa dan kondusif kerana saya mempunyai bilik sendiri dan tiada gangguan semasa saya belajar di rumah. Walaupun internet saya lambat dan kawasan perumahan saya yang bising, tetapi saya dapat mengawal emosi saya dan memberikan lebih banyak tumpuan terhadap pelajaran saya. Kesimpulannya, pandemik ini memberi impak yang berbeza-beza kepada setiap pelajar, sama ada negatif ataupun positif. Tetapi pada saya, ianya memberi impak yang positif kepada keuangan, hubungan kekeluargaan dan pelajaran saya, dan saya berharap agar pelajar-pelajar yang lain dapat bersabar dengan ujian semasa pandemik ini dan dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dan sentiasa mengambil hikmah daripada musibah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Zairah binti Zainal Abidin. Nombor metrik saya S50290. Topik kali ini saya akan berkongsi mengenai kesan-kesan COVID-19 terhadap institusi pendidikan. Lebih-lebih lagi kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam proses pembelajaran. Pada tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan penularan wabak COVID-19. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan keadaan darurat pada 18 Mac 2020 yang mengakibatkan penangguhan pembelajaran bersemuka di seluruh sekolah dan IPT. Ia juga mewajibkan melaksanakan pembelajaran dalam talian, memandangkan perintah kawalan diperketatkan serta-merta. Seterusnya kita akan pergi kepada kesan-kesan yang pertama. Kesan yang pertama adalah gangguan internet. Ia menyatakan pembelajaran menjadi kurang efektif kerana talian sering terputus atau tersekat. Kerana ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Gangguan internet mengurangkan interaktif dan juga mengundang kepada pembatalan kelas. Kesan yang kedua iaitu tiada kemudahan telefon bimbit ataupun komputer riba. Sesetengah pelajar tidak mampu untuk memilikinya kerana harga sesebuah peranti adalah mahal. Lebih buruk lagi, terdapat juga ibu bapa mereka yang kehilangan kerja akibat COVID-19. Dan kesan yang ketiga adalah suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Suasana adalah tidak kondusif apabila mereka tidak mempunyai kelengkapan suasana dan ruang yang sesuai untuk belajar di rumah. Kesan ini timbul kerana mereka perlu berkongsi peranti sesama ahli keluarga dan juga keadaan rumah bising dengan kehadiran ahli keluarga yang lain, serta terpaksa berkongsi bilik ataupun belajar di ruang tamu. Kesan yang seterusnya ialah kesan yang keempat, iaitu tekanan. Tekanan dirasai apabila tugasan yang lebih banyak diberikan untuk mengganti peperiksaan serta sukar untuk memahami sesuatu topik kerana kurang berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan. Selain itu, pelajar juga mempunyai tanggungjawab yang lain apabila berada di rumah, serta gangguan internet dan tidak mempunyai suasana yang kondusif untuk belajar juga memberi tekanan kepada para pelajar. Kesan yang terakhir adalah cara pengajaran yang tidak menarik. Hal ini kerana tidak dapat melakukan aktiviti fizikal di dalam kelas. Untuk pengetahuan anda, pelajar yang mengambil subjek berasaskan kemahiran penggunaan mesin dan eksperimen adalah golongan yang paling terjejas. Secara keseluruhannya, kita sebagai rakyat Malaysia marilah bersama-sama untuk mematuhi SOP bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 ini agar negara kita kembali bebas dari wabak penyakit ini dan dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Sekian, terima kasih daripada saya Aina Zairah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel bin Ibrahim, bernombor metrik S50491. Hari ini saya akan memberikan sedikit ucapan dan pendapat saya berkenaan dengan kesan pandemik COVID-19
kepada pelajar. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, mari sama-sama kita kenali apa itu COVID-19 ini. COVID-19 atau lebih dikenali sebagai wabak coronavirus yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini mula dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Kes pertama yang diterima oleh Malaysia berkenaan dengan wabak ini adalah pada 25 Januari 2020 di mana membabitkan 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura. Dan dari situlah wabak ini terus menular satu Malaysia bahkan satu dunia. Secara tidak langsung, ini telah memberikan kesan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuklah lapisan pelajar. Antara kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar adalah dari segi pembelajaran di mana cara pembelajaran yang selama ini dilakukan secara bersemuka terpaksa diubah kepada cara pembelajaran secara atas talian. Cara pembelajaran secara atas talian ini tidak pernah lagi dilakukan sebelum ini dan ia memberikan sedikit kesukaran kepada pelajar untuk membiasakan norma baharu ini. Seperti yang kita tahu, pembelajaran secara atas talian ini memerlukan komitmen yang tinggi dari segi masa dan juga kewangan di mana para pelajar perlu memiliki teknologi yang lengkap seperti telefon, komputer riba, tablet dan capaian internet yang bagus bagi memberikan keselesaan kepada pelajar semasa menghadiri kelas. Ini memberikan sedikit sebanyak bebanan kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk memiliki teknologi yang lengkap. Kesannya, pelajar juga sukar untuk memahami apa yang diterangkan oleh guru atau pensyarah. Seterusnya adalah dari segi psikologi. Kebanyakan pelajar sekarang ini terpaksa menjalankan pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing. Ini juga memberikan sedikit tekanan kepada pelajar disebabkan oleh suasana rumah yang kurang kondusif. Keluarga yang tidak memahami situasi seorang pelajar juga secara tidak langsung boleh memberi tekanan mental kepada pelajar. Ini membuatkan pelajar tersebut merasa tertekan dengan keluarganya sendiri dan ditambah dengan pembelajarannya kerana tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang diajar oleh guru atau pensyarahnya. Akhir sekali adalah dari segi hubungan keluarga. Setiap perkara yang berlaku pasti ada baik dan buruknya. Dengan kehadiran wabak COVID-19 ini, pelajar dapat meluangkan masa yang ada bersama keluarga walaupun kita tahu kehidupan seorang pelajar adalah sangat sibuk. Tapi disebabkan pembelajaran yang dilakukan di rumah, ditambah pula ibu bapa juga terpaksa bekerja di rumah, sedikit sebanyak hubungan kekeluargaan akan terjalin. Pelajar juga dapat melakukan aktiviti kekeluargaan bersama keluarga seperti mengemas rumah, berkebun, menonton televisyen bersama, berkongsi cerita dan sebagainya. Ini dapat menunjukkan kesan yang positif antara ahli keluarga kerana ahli keluarga dapat mengenali sesama sendiri dengan lebih mendalam lagi. Akhir kata, janganlah kita pernah menganggap sesuatu dugaan yang diberikan adalah perkara yang memberi kesan negatif. Bahkan sedikit sebanyak akan terselit juga kesan yang positif. Oleh itu, kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar adalah kesukaran belajar secara atas talian, ahli keluarga yang tidak memahami situasi seorang pelajar dan hubungannya erat terjalin antara ahli keluarga. Sekian, terima kasih. I'm Lau Tingyi and my matrix numbers is S51840. The COVID-19 pandemic has caused global dislocations that have affected every aspect of human life in many ways. Let's look on the aspect of education. Many universities and colleges have changed learning mode from face-to-face classes to online teachings. There might occur some issues or challenge when it comes to implementing this learning mode. One of the obvious challenges is encounters technical problems or internet connections problems. It is because for the students who live in rural areas with low internet connectivities or limited access from home can cause students to fall behind academically. These situations will totally make students feel frustrations and study disrupted. Besides, some courses that students require to take are more on practical tasks or on the calculations, such as accounting, financials, mathematics, mathematics, and other subjects. It is not easy to learn it online. However, online classes provide an opportunity to improve self-studies and time management skill.
But online class tend to more focus on theoretical part rather than practical. Therefore, lack of practicals will lead the learning process does not achieve full potential. Moreover, the COVID-19 pandemic will strengthen families' relations while facing economic problems. Families members are able to stay together, spend time with each other for whole day and night. Compared to those days before lockdown, of course, they also have some drawbacks for several families, such as increase the chance of conflict and tensions in families. Last but not least, the mental health of students have affected by change in daily routines, including lack of outdoor activities, disturbed health patterns, and distance from society. That will lead to a serious psychological impact on their health. What we need to do by now is stay positive, stay healthy, stay safe. I believe that things will become better. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazikah binti Syahruniza, nombor matrik S52424. Baiklah, saya akan berkongsi tentang kesan pandemik COVID-19 yang berlaku kepada diri saya sendiri. Yang pertama, dari segi pembelajaran. Selepas kaedah pembelajaran secara online diperkenalkan disebabkan isu pandemik COVID-19 ni, memang nampak senang dan seronok bagi setengah pelajar. Tapi bagi saya tak rasa pembelajaran online ni senang, mudah. Tetapi saya rasakan ianya sangat banyak cabaran dan agak berbeza daripada suasana belajar semasa saya di asrama dan belajar bersama dengan rakan-rakan saya di universiti. Kerana bagi saya, di rumah tiada tarikan atau semangat belajar yang datang seperti mana daya tarikan belajar di universiti. Jadi kesannya prestasi saya semakin merosot dan memang nampak jauh berbeza daripada prestasi saya sewaktu di tahun 1. Yang kedua, kalau ditanyakan perihal psikologi dan emosi diri saya, secara jujurnya saya memang tertekan dengan pembelajaran online, dengan keadaan isu pandemik ini, dan boleh dikatakan saya mengalami tanda-tanda kemurungan. Contohnya susah tidur malam, mudah penat, cepat marah dan sebagainya. Lebih teruk lagi, bila pembelajaran secara online, saya jadi semakin malas dan hilang fokus, terutamanya dalam kelas. Okey, yang ketiga pula, dari segi ekonomi. Keluarga saya sememangnya bukan daripada keluarga yang senang. Jadi saya dah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana. Dan Alhamdulillah, walaupun selepas isu pandemik ni, keluarga saya tidak mengalami masalah kewangan yang teruk maupun diberhentikan kerja. Mereka, ibu bapa saya masih lagi dibenarkan bekerja di syarikat swasta selepas ekonomi dibenarkan beroperasi seperti biasa. Dari segi yang terakhir, hubungan keluarga. Kalau diikutkan, hubungan antara keluarga saya sangat baik dan tiada masalah. Terutamanya selepas berlakunya perintah kawalan pergerakan, kami semakin banyak meluangkan masa bersama. Terutamanya setiap hari pada waktu malam, kami dapat menonton televisyen bersama, dapat makan bersama. Dan walaupun ibu bapa saya hanya bercuti pada hari Sabtu Ahad, tapi waktu-waktu itulah dapat kami gunakan untuk meluangkan masa. Dan kesimpulannya, banyak perkara yang saya sedar dan mengajar saya untuk tabah dan sabar menghadapi segala ujian dan cabaran. Di samping saya perlu memperbanyakkan amalan spiritual seperti ibadah solat dan sebagainya untuk saya lebih tenang dan ada sedikit semangat semula.
Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.